Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Kaharudin. Saya daripada grup yang kedua, iaitu membincangkan tentang pembentangan dan pendedahan penyata kewangan Islam, Bank Islam. Okey. Kita pergi kepada pendahuluan. Okey, apa itu penyata kewangan? Penyata kewangan atau laporan kewangan ialah rekod formal kegiatan-kegiatan kewangan sesebuah perniagaan, orang, perseorangan atau entiti yang lain. Maksudnya adalah penyata kewangan atau laporan kewangan ni dia rekod formal kegiatan. Maksudnya segala duit keluar masuk itu merupakan penyata kewangan. Okey, dan seterusnya. Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek serta jangka panjang bagi sesuatu perniagaan atau orang perseorangan. Semua maklumat kewangan perusahaan perniagaan yang disampaikan dengan cara berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami dikenali sebagai penyata kewangan. Okey, apa objektif dia? Antara objektif penyata kewangan adalah untuk memberikan maklumat kewangan mengenai aset entiti, liability, equity, pendapatan dan perbelanjaan yang berguna bagi pengguna penyata kewangan dalam menilai prospek aliran masuk bersih masa depan kepada entiti dan dalam menilai pengurusan sumber ekonomi entiti. Maksudnya macam yang saya cakap tadi lah, penyata kewangan ni dia punya function dia, objektif dia adalah untuk memudahkan kerja kita, untuk mengenal pasti benda yang contoh macam kalau kita rugi ataupun untung ke, itulah dia punya tu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Ahmad Zafri Megat Sa'dan. Saya daripada IC 110BB. Saya akan teruskan pembentangan iaitu 2.0 penempatan akaun pelaburan dan akaun pelaburan pelanggan. Okey, menurut kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ataupun kita ni sebagai dalam bahasa Inggerisnya Islamic Financial Services Act 2013 telah memperkenalkan dua klasifikasi utama produk yang bertujuan untuk menerima wang atau dana daripada pelanggan oleh institusi kewangan Islam. Jadi yang pertama ialah akaun pelaburan. Akaun pelaburan ditaktifkan oleh pengaplikasian kontrak syariah dengan ciri yang tiada jaminan prinsipal dalam pelaburan. Jadi akaun pelaburan ni dia berlandaskan suatu kelas aset di mana ia boleh distrukturkan mengikut profil risiko dan pulangan yang berbeza. Jadi kalau kita tengok kat bawah ni, pelanggan akaun pelaburan boleh menabur dana mereka untuk tempoh yang lebih panjang dan berpeluang meraih pulangan yang lebih tinggi, namun tertakluk kepada syarat-syarat pengeluaran yang lebih terbatas. Jadi dalam akaun pelaburan ni dia bergantung pada dua pihak. Dia melibatkan dua pihak, seandainya untung, maka kita pun dapat untung. Kalau syarikat tersebut menanggung kerugian, maka kita pun akan dapat kerugian lah. Jadi kita akan berkongsi. Senang kata kita berkongsi lah. Lepas tu andai tiada pulangan, maka kita pun tak dapat pulangan. Jadi itu risiko dia lah yang kita kena tanggung dalam akaun pelaburan ni. Okay, kemudian ialah akaun deposit Islam. Deposit Islam boleh dikeluarkan atas permintaan dan dijamin oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, iaitu PIDM. Jadi deposit Islam ni dia bermaksud sejumlah wang yang diterima atau dibayar menurut syariah. Okey, deposit secara Islam ini membolehkan pelanggan meletakkan wang mereka ataupun menyimpan wang mereka di tempat yang selamat, selesa dan memberi keuntungan pada waktu yang sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan bank dengan pengurusan akaun pelaburan. Jadi yang pertama ialah penerimaan dana. Jadi penerimaan dana ni adalah part daripada pelabur menempatkan dana dalam akaun pelaburan di bank-bank Islam lah. Jadi di sini bank-bank Islam ni akan memainkan peranan dengan menilai kesesuaian bakal pelanggan untuk melabur, bergantung pada risiko yang pelanggan tersebut mahukan.
Jadi seterusnya menjadikan maklumat berhubung dengan aset sandaran, akaun pelaburan yang berbeza dan profil risiko ganjaran yang berkaitan. Kemudian pihak bank juga akan showkan produk mana yang sesuai juga, and then dia akan beri cadangan kontrak syariah yang akan menentukan peranan pengantara asas pengagihan pulangan yang dijalani kepada pengantara dan pelanggan. Kemudian pergi kepada nombor 2 iaitu penggunaan dana. Di sini bank akan mengambil peranan juga, di mana bank-bank Islam ni menyalurkan dana akaun pelaburan untuk pembiayaan aset. Jadi pihak bank ni akan memadankan dana yang diterima dengan aset mengikut mandat pelaburan. Kemudian mereka akan membuat usaha yang wajar ke atas aset tersebut. Kemudian mereka juga akan memastikan tadbir urus yang sewajarnya bagi melindungi kepentingan pelabur dan reputasi bank. Kemudian ialah memastikan pengasingan dana yang jelas untuk tujuan pengiraan prinsipal dan pulangan serta pembubaran perusahaan. Jadi sepanjang proses ini ada peranan yang berterusan yang dilakukan oleh pihak bank, iaitu sentiasa membuat pengawasan secara berkala. Kemudian mereka akan melaporkan prestasi kepada pelabur, pada mereka yang melaburkan duit pada bank tersebut kan. Kemudian mengagihkan keuntungan kepada pelabur mengikut terma yang dipersetujui, mengikut masa dia yang telah dipersetujui dan sebagainya. Kemudian mengenal pasti strategi keluar dan pemulihan jika diperlukan. Sekarang kita pergi kepada 2 jenis akaun pelaburan yang utama yang ditawarkan di Malaysia, iaitu yang pertama akaun pelaburan terhad dan akaun pelaburan tidak terhad. Jadi akaun pelaburan terhad, dana yang dilaburkan dalam aset tertentu mengikut mandat pelaburan yang ditetapkan oleh pelanggan. Jadi dana yang dilaburkan dalam suatu aset ditetapkan oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian tempoh pelaburan dan kematangan aset sandaran perlu dipadankan. Jadi tempoh masa dalam pelaburan dan kematangan aset tu adalah perlu sama. Okey, kemudian akaun pelaburan tidak terhad. Akaun pelaburan tidak terhad, para pelanggan akan bertakkan kepercayaan kepada kepakaran mana-mana bank Islam untuk menentukan mandat pelaburan secara umum. Jadi dekat akaun pelaburan tidak terhad ni, pihak bank itu sendiri akan meyakinkan pada pelanggannya kita dekat mana nak tentukan mandat pelaburan tersebut. Okey, jadi yang terakhir ialah pelanggan mempunyai lebih flexibility dalam pengeluaran dana. Jadi jika nak dibandingkan dengan akaun pelaburan terhad, flexibility dekat akaun pelaburan tidak terhad ni adalah lebih tinggi. Itu je, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Ghazwini bin Ismail dari IC 1105PB, dan hari ini saya akan membentangkan tajuk 3.0, iaitu pembiayaan dan pendahuluan. Dalam pembankan Islam, pinjaman wang yang dikenakan cas bunga adalah diharamkan, dan oleh sebab itu pihak bank telah menggunakan pelbagai jenis kontrak perdagangan. Dan di dalam pembankan Islam juga, item pinjaman telah ditukar sebagai pembiayaan, yang mana berbeza dengan perbankan konvensional, yang mana item pinjaman ini dikekalkan, iaitu item pinjaman yang mana pinjaman tersebut akan dikenakan cas bunga. Dan terdapat pelbagai jenis produk pembiayaan kontrak Islam yang telah digunakan oleh perbankan Islam, yang mana berdasarkan kontrak syariah, dan yang mana pihak bank perlu mendedahkan jenis pembiayaan tersebut, iaitu maklumat-maklumat yang terperinci mengenai kontrak-kontrak syariah yang digunakan di dalam perbankan Islam. Maklumat yang perlu didedahkan adalah bertujuan untuk menyampaikan atau menunjukkan pendapatan yang diperolehi daripada institusi kewangan, yang mana jika terdapat unsur-unsur yang melanggar syariah, unsur tersebut haruslah dihapuskan. Mula pihak bank perlu mendedahkan maklumat mengenai pinjaman kod, iaitu kod ini adalah meminjamkan wang oleh pemberi pinjam kepada peminjam di bank, dan bank wajib membayar jumlah pengganti yang setara dengan pemberi pinjam. Dan contoh untuk pinjaman kod ni kita boleh lihat daripada Bank Mandiri, yang mana ia mendedah sumber dana kod yang berasal dari charge penalty yang dikenakan kepada peminjam yang melanggar kontrak ataupun tidak berdisiplin.
dan faedah dari bank konvensional yang mereka perolehi secara tidak sengaja, yang mana faedah yang mereka terima tersebut akan dipindahkan kepada organisasi sosial untuk membantu golongan-golongan miskin dan yang memerlukan. Seterusnya kita akan pergi pada tajuk 3.1, iaitu pendedahan khusus untuk pembiayaan berasaskan ijarah di Malaysia. Fikih Islam masuk ijarah dan segi istilah ialah memberi sesuatu dengan sewaan, iaitu hak yang digunakan ataupun dikenali sebagai usufruk, iaitu harta dipindah kepada orang lain pada masa tertentu berbanding pertimbangan yang dipersetujui, ataupun dikenali sebagai ujrah ataupun sewa. Dan di Malaysia terdapat dua jenis pembiayaan ijarah yang digunakan, iaitu yang pertama ijarah muntahiyah bitamlik ataupun IMB, dan al-ijarah summa al-bay ataupun ITAB, yang digunakan untuk memindah hak milik aset pada pelanggan di akhir tempoh pajakan, yang mana hal ini untuk memastikan bahawa tiada aset yang tidak diiktiraf di dalam penyata kewangan, dan bertujuan juga untuk meningkatkan kejelasan ijarah tersebut. Dan pihak bank harus juga mendedahkan maklumat-maklumat yang berikut. Yang pertama, jumlah aset yang dipegang untuk tujuan ijarah, dan yang kedua, sejauh mana pemindahan dari segi usufruk ataupun hak milik dari aset ijarah sepanjang tempoh ijarah di dalam kontrak. Okey, kita pergi ke bab seterusnya, itu adalah deposit Islam dari pelanggan, iaitu liability. Okey, dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah penyimpanan deposit, yang kedua adalah permintaan deposit, dan yang ketiga adalah deposit berjangka. Okey, apa bezanya? Okey, yang pertama adalah permintaan deposit dan penyimpanan deposit. Dia melibatkan wadiah, hayat dan manah. Okey, apa itu wadiah, hayat dan manah? Wadiah, hayat dan manah ni adalah bank beri jaminan kepada kita bahawa duit kita dalam bank tu akan selamat. Maksudnya kita akan dapat bank, tapi bank guna duit kita untuk buat dia punya kerja dia. Itu adalah wadiah, hayat dan manah. Beza dia yang pertama adalah satu minta deposit, satu lagi simpan deposit. Yang mana minta deposit kita kena bayar kat bank, deposit kita tak akan dapat balik deposit. Okey, itulah. Okey, yang itu beza dia. Dua ni sama je, tapi cuma beza dia satu minta deposit, satu lagi tak. Satu lagi bukannya tak, dia simpan deposit, maksudnya kita boleh keluarkan duit deposit. Okey, yang ketiga adalah deposit bertangguh. Deposit bertangguh ni dia melibatkan bayu tawarruk. Okey, bayu tawarruk ni dia merujuk kepada bayu tawarruk ni apa? Bayu tawarruk ni dia merujuk kepada urus niaga muamalat, melibatkan dua peringkat urus niaga. Pada peringkat pertama, urus niaga tersebut melibatkan pembelian secara kredit antara pembeli dengan penjual asal sesuatu aset. Okey, pada peringkat kedua pula, pembeli kemudiannya menjual aset tersebut terus kepada pembeli ketiga. Okey, itu dia punya definisi dia. Macam mana bank, dia punya aplikasi bank. Macam mana bank buat? Okey, yang pertama adalah yang pertama adalah bank dia akan membeli tanah. Dia membeli tanah daripada broker secara tunai. Okey, kemudian pelanggan dia akan membeli secara tangguh dan bayar mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh bank. Okey, yang ketiga pula dia pembeli komoditi, kemudian pelanggan akan menjual barang tersebut, aset tersebut kepada pembeli komoditi dengan secara tunai, dan pelanggan akan dapat duit. Macam itulah bayu tawarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmuddin bin Sarani. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang tajuk simpanan penyamaan keuntungan, ataupun dalam term bahasa Inggeris dia dikenali sebagai Profit Equalization Reserve. Jadi umum mengetahui bahawa dalam kewangan Islam moden kini, pelanggan boleh memasukkan
sejumlah dalam akaun pelaburan berdasarkan kontrak mudharabah yang diuruskan oleh Bank Islam. Keuntungan yang diperoleh melalui pengaturan yang akan dikongsi antara pemegang akaun dan Bank Islam itu sendiri. Sebarang kerugian seharusnya secara teorinya jika berlaku akan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang akaun. Namun sama ada kerana kawalan peraturan atau untuk melindungi reputasi pemegang akaun itu, jadi banyak bank Islam sekarang berusaha untuk memberikan pulangan yang konsisten kepada pemegang akaun atau mengekalkan keseimbangan antara akaun pembahagian keuntungan mudharabah dan simpanan tetap konvensional akaun. Keperluan untuk memberikan pulangan yang konsisten ni pada pengaturan pembahagian keuntungan ni, ia diketahui dalam industri sebagai nama dia risiko komersial berpindah ataupun dalam term bahasa Inggeris dia moving commercial risk DCR. Okey. Menurut Lembaga Perkhidmatan Kewangan Antarabangsa, salah satu kaedah bagi bank Islam untuk menguruskan DCR ini adalah dengan mewujudkan simpanan. Jadi simpanan yang diwujudkan oleh bank Islam ini untuk menguruskan DCR yang disebut sebagai simpanan penyamaan keuntungan ataupun dalam bahasa Inggeris dia Profit Equalization Reserve yang kita bincangkan tadi ataupun short term dia iaitu PER. PER ataupun Profit Equalization Reserve ini ia mengetepikan jumlah dari keuntungan pelaburan sebelum peruntukan antara pemegang saham dan pemegang akaun, dan oleh itu ia dilihat sebagai jenis ataupun teknik melicinkan keuntungan. Okay. Secara kesimpulannya di sini, bank-bank Islam telah berkembang pesat dalam dekad terakhir dan seiring dengan peratusan yang besar dalam industri kewangan. Bank-bank ini memberi kesan yang serius kepada institusi kewangan konvensional di dunia ini. Oleh itu, penyata kewangan ini dalam organisasi tertentu terutamanya sangat penting. Dan maklumat yang dinyatakan dalam penyata kewangan ini pun bukan sahaja menarik perniagaan baru bagi bank-bank tetapi juga meningkatkan muhibah organisasi dalam industri ini. Ini menunjukkan bahawa penyata kewangan ini penting untuk dibentangkan supaya dapat menarik minat masyarakat ataupun organisasi lain untuk mewujudkan perniagaan. Okey, dan yang terakhir adalah penyata kewangan mesti menunjukkan kedudukan kewangan, prestasi kewangan dan wang tunai dengan setiap aliran institusi. Sumber dan penggunaan dana dalam dana zakat dan amal dan sumber dan penggunaan dana di dana qad akan dinyatakan dalam nota berasingan untuk penyata kewangan ini atau seperti yang ditentukan dalam prinsip perakaunan yang diterima umum sebagaimana yang berlaku dalam bidang kuasa institusi itu sendiri. Sekian dari saya.